Kau ni jangan pandang Wan sebelah mata. Ya, kita dah boleh mula dah webinar kita pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS UiTM Siri 10 2023 secara dalam talian anjuran bahagian infrastruktur Cawangan Selangor. Saya Suhaimi Jaafar, penolong pegawai teknologi maklumat di UiTM Kampus Sungai Buloh, akan jadi moderator pada hari ini. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga universiti kerana sudi menyertai infrastruktur webinar UCS UiTM Siri 10 2023 pada pagi ini dengan tagline memperkasakan perubahan melalui transformasi digital. Untuk maklumat bersama, kursus kita akan berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada 10 pagi insyaAllah.
Hadirin yang dimuliakan, sebelum bermula, suka saya untuk membacakan sedikit tentang biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau tidak asing lagi, iaitu Encik Zamani Umar Hussein selaku Timbalan Ketua Pegawai Teknologi Maklumat Kanan di bahagian Infrastruktur UCS UiTM Kampus Puncak Alam. Beliau bermula dalam bidang statistik di peringkat diploma dan menyambung pengajian dalam bidang teknologi maklumat sehingga ke peringkat sarjana. Beliau mempunyai Certified Professional Requirement Engineering daripada The International Requirements Engineering Board. Beliau bermula dengan kerjaya sebagai pensyarah di sebuah kolej swasta serta pernah menjadi Research Assistant di Unit Statistik Pusat Perancangan Strategik PPS ITM. Beliau juga telah berkhidmat sebagai pegawai teknologi maklumat lebih daripada 22 tahun di UiTM semenjak tahun 2000. Beliau sangat berpengalaman dan pernah mengendalikan kursus berkaitan Microsoft PowerPoint. Selain itu, beliau juga menjadi pegawai rujukan dalam penyediaan slide pembentangan, program, KIK dan lain-lain. Tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Encik Zamani Umar Hussein untuk menyampaikan webinar bertajuk Design and Engaging Presentation Slide with Microsoft PowerPoint. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Boleh Encik Zamani, boleh. So, terima kasih pada Cik Suhaimi Jaafar, moderator pada hari ini. So, saya mohonkan kalian semua yang hadir hari ini meluangkan masa untuk mendengar proses. Webinar ini sebenarnya kalau ikutkan kita adalah lebih kepada perkongsian lah yang saya nak share. Jadi, so saya mulakan perkongsian. Saya akan pass dengan chat tu. Jadi semua agak share online untuk di-share. Minta maaf Encik Zamani, suara macam putus-putus lah Encik Zamani. Suara Encik Zamani tu... Apa dengar ya? Ha. Sekejap ya. Mic apa? Tapi kita pakai mic. Dari dalam ni tak boleh tukar mic kan? Okey, tinggal sini. Dia tak boleh select mic. Okey, jelas tak? Teruskan Encik Zamani, teruskan. Dengar tak? Suara saya okey tak? Okey, macam clear ni. Okey. Sekejap ya, saya tengah nak nak hantar pool.
Okey, boleh semak dekat chat. Dapat tak? So boleh tolong jawab ya. Nampak doktor? Okay, so daripada poll, saya dapati kebanyakannya adalah staff dan 2% sahaja pelajar. Okay, saya hantar lagi new poll. Untuk yang ini saya nak tahu berapa ramai yang ada mempunyai akaun 365. Okay, boleh nampak skrin slide tak? Boleh. Nampak. Nampak. Nampak yang penuh ke atau nampak yang sebahagian saja? Penuh. Kami nampak penuh. Penuh ya, okey. Okey, so untuk perkongsian pada hari ini, saya mungkin takkan sentuh semua konten Sorry, Cik dalam Zamani. slide. So Cik jadi Zamani, Cik, apa ni? ni nampak presenter view. Memang nak tunjuk presenter view ke? Okey, kejap ya. Tadi dah cantik dah. Tadi dah penuh dah. Ni dah okey. Boleh nampak? Kemal. Nampak. Okey. Okay, so untuk perkongsian kali ini, so saya akan berkongsilah sedikit. Yang pertama, bagaimana kita nak mengakses aplikasi PowerPoint, dan lepas tu saya akan terangkan sedikit apa sebenarnya PowerPoint, dan mungkin ada beberapa tips yang saya nak kongsikan macam mana kita nak design good
Mic Cik Zaman ni. Tak dengar tu. Okay, sorry. Okay, so untuk hari ini saya akan kongsikan beberapa tips lah. So, tapi sebelum tu saya akan sentuh sedikit bagaimana audiens ataupun peserta pengguna mendapatkan akses kepada aplikasi Microsoft PowerPoint. Dan lepas tu saya akan terangkan bagaimana kita nak design presentation berdasarkan tips-tips ya. Contohnya yang pertama melalui storyboard, macam mana kita nak gunakan typografi, macam mana kita nak combinekan tulisan ya ataupun typografi ni dengan image dan penggunaan warna ya. So insyaAllah kalau kita sempat dalam sejam ni saya akan kongsikanlah serba sedikit ya. So jadi kalau kita tengok tadi sekejap ya, saya nak kena pergi balik pada pool tadi. Okay. So ramai yang ada account ya, maksudnya yang 44% ni memang menggunakanlah pengguna aktif dan 53 ni ada tahu tapi jarang gunakan ya. So sebenarnya untuk makluman semua, Microsoft 365 ni adalah aplikasi yang dilanggan ya oleh KPT. So jadi kalau kita tak gunakan tu saya rasa amat rugilah ya. Sebab kita bayar setiap tahun ya. Jadi kalau boleh kita optimizekan penggunaan dia dan banyak yang kita boleh dapat daripada account 365 ni ya. So salah satunya adalah perisian Office 365. Okay. So ini yang saya maksudkan tadi, apa beza Microsoft 365 dengan Office 365? So kalau yang UiTM kita gunakan Microsoft 365 ya. Ini nak refresh balik ada penyampaian daripada penceramah sebelum ini daripada Encik Hanafi ya. So kalau kita yang biasa, pengguna biasa yang langgan melalui personal, selalunya kita akan guna Office 365 sahaja ya. So itu yang bezanya langganan yang KPT buat untuk universiti awam ya. So jadi kalau ikutkan di sini, Microsoft 365 ni kita ada bukan hanya aplikasi Office, tetapi kita juga ada lesen ya dari segi menggunakan Windows 10 ya. Yang ini yang UiTM pakai. So bukan 10 sahajalah, maksudnya kalau ada new version, kita akan dapat latest version operating system Windows tu sendiri. Ya. Dan bagi pelajar pula, kita boleh juga menggunakan games ya, Minecraft Education Edition ni. Ya. So dari segi aplikasi Office 365 ni dia ada 3 jenis ya. So selalunya kita kalau dulu kita beli dan kita terus install. So yang itu kita panggil dia perpetual license. Maksud dia kalau kita beli versi 2019 maka kita tak akan dapat versi yang latest. Sekiranya ada versi yang terbaru ya. Tetapi bila kita langgan yang Office 365 ataupun Microsoft 365, kita akan dapat versi yang terkini lah. Maksudnya sentiasa kita akan dapat feature-features yang terkini. Ya, kalau kita tengok dekat situ, kita tengok yang ada tick tu, maksudnya itu adalah capability bila kita melanggan aplikasi ataupun package Microsoft 365. Okey, kita ada satu lagi yang versi yang kita panggil percuma, iaitu kita panggil Office Online. Yang ini free version. Maksud dia kalau kita ada family kan, kita mungkin tak mampu nak beli, kita nak langgan, tetapi kita boleh mulakan dengan free version ya. So kita boleh je subscribe yang free version ni, tetapi kita tak boleh install. So kita boleh hanya menggunakan secara online sahaja berbanding Office 2019 ataupun Office 365. Okay. So apa PowerPoint ni? So basically PowerPoint ni sebenarnya adalah satu tools yang dikategoriskan sebagai digital storytelling ya. So kenapa kita panggil digital storytelling ni? Sebab dia menggabungkan ya oral traditional storytelling dengan visual dan juga sound, di mana menggunakan juga capability digital media. Ya, so jadi itu yang dipanggil
digital storytelling. So format digital storytelling ni ada banyak sebenarnya. Dan salah satunya yang saya kongsikan hari ini adalah slideshow. Ya, tetapi kalau kita tengok format ni sebenarnya ada banyak ya. So basically kita ada data visualization, virtual reality, ya, listicles, ya, video records ya. Video recording pun consider sebagai digital storytelling ya. Contohnya kalau kita buat macam mana nak gunakan sesuatu sistem ataupun macam mana kita nak menggunakan tools ya, yang mana kita recordkan, so itu consider sebagai digital storytelling format. So jadi apa itu PowerPoint? So PowerPoint ni sebenarnya adalah satu program ataupun aplikasi yang kita gunakan untuk kita membuat persembahan menggunakan visual lah ya. So jadi PowerPoint ni boleh kita, kalau dulu versi PowerPoint kita hanya boleh create dan kita boleh present idea saja, tetapi dengan Microsoft 365 ataupun Office 365 ni kita boleh collaborate ya. Maksudnya bila kita nak nak menyediakan sesuatu slide persembahan tu, kita tidak lagi buat secara individu tetapi kita boleh collaborate dengan rakan-rakan kita bukan hanya di office tetapi boleh melalui different lokasi yang berbeza. Ya, itu yang versi PowerPoint yang ada sekarang ini. Okay. So jadi bila kita melanggan 365 tadi, setiap bulan dia akan ada feature-feature terkini berbanding kalau kita beli tadi yang perpetual. So jadi saya syorkan untuk menggunakan 365 ni instead of yang 2019. Ya, itu antara yang kelebihan lah mengapa kita menggunakan package yang secara langganan ini. Ya. Okey. So jadi untuk sebelum saya nak pergi lebih jauh, jadi kita nak kenal dulu. Bila kita kata Microsoft PowerPoint ni, kita kena kenal dia punya persekitaran dulu ya. So jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah persekitaran aplikasi. Ya. So bila kita nak menggunakan PowerPoint. Ya. So dalam persekitaran tu kita akan didedahkan lah ya. Pertama, kalau yang dekat atas tu kita panggil title bar. Title bar ni di mana tajuk slide kita tu dipaparkan. Ataupun bila kita savekan nama file tu, so dekat sinilah akan dipaparkan nama slide tadi tu. Ya. So kedua adalah ribbon. Ya. So ribbon ni kita sebenarnya boleh papar ataupun kita nak papar secara auto ataupun kita nak hide kan. Ya. So ini bergantung kepada preference masing-masing lah. Ya. Yang sebelah kiri itu adalah left pane. So di mana dia akan menyenaraikan kita punya slide yang kita telah sediakan ataupun preview. Yang dekat tengah slide pane tu pula adalah kita punya canvas. Ya. Seolah-olah macam kita nak ada satu kain ataupun canvas yang kita nak lukis. So jadi dekat sinilah yang kita bekerja lah ya, dekat slide pane ni. Dan dekat bawah tu kita ada status bar. Status bar ni dia ada paparkan dari segi bilangan, slide number, ya. Kita ada nak check kita punya ejaan ya, language yang kita nak gunakan ya. So kalau kita dalam contohnya lah kalau kita nak gunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia ya. So kita boleh pilih dekat language preference tadi ya. Okey, selain daripada itu kita ada slider untuk zoom ya, kita nak control kita punya slide pane tadi tu ya, sama ada kita nak zoom in ataupun zoom out ya. So ini memang kita banyak akan gunakan lah bila kita nak semasa kita design kita punya slide ya. Okey, apa yang ada dekat ribbon? Sebenarnya dekat ribbon ni adalah memaparkan koleksi ya, koleksi arahan yang kita gunakan dalam aplikasi PowerPoint ni ya. Dan setiap arahan tu digrupkan mengikut kategori-kategorinya yang di-represent dalam bentuk tab. Ya. So jadi kalau kita tengok dekat sini kita ada home ya, kita ada insert. So itu adalah kategori-kategori arahan ya, supaya pengguna mudah untuk nak akses. Ya. So jadi sama ada kita nak memahami dan juga kita nak menggunakan arahan-arahan tersebut. Ya. Dan kita juga boleh unpinkan sama ada kita nak hide kan kita punya ribbon ni. Ya. Okay, itu yang ada dekat ribbon. Okey.
Selain daripada itu juga, kita ada satu fungsi dia panggil backstage view, yang ini mungkin ramai tak tahulah, ya. Selalunya kita akan pergi kepada dekat tab tu yang dekat home tu ataupun file, ya. Tapi sebenarnya bila kita klik file tu, sebenarnya kita mengakses dia panggil backstage view. Kenapa backstage view? Anggaplah kalau kita ada pentas, so jadi dekat belakang pentas tu adalah kita punya macam-macam lah yang kita simpan dekat belakang tu lah. So dalam konteks PowerPoint ni, dekat backstage view ni, kita ada arahan-arahan macam mana kita nak simpan file, kita nak akses informasi berkaitan dengan kita punya file, ya. So adalah beberapa lagi yang saya senaraikan di sebelah kanan itu, ya. So kita ada informasi ringkas tentang kita punya dokumen. Kita juga boleh share kita punya dokumen, kita boleh export, ya, dan kita boleh tahu akaun apa yang kita gunakan, ya. So itu adalah function yang ada di belakang backstage view. Okey. Selain daripada itu juga kita boleh create something lah, ya. So kita boleh stay connected, ya. Ni yang dekat backstage lah. Saya tak terangkan secara detail, tapi slide ni kita akan kongsikan kemudian, ya. So dekat sini kita ada lagi feature-features yang ada dekat Microsoft PowerPoint, ya. Okay. So jadi berdasarkan pengalaman saya lah sepanjang saya menggunakan daripada belajar sampai sekarang ni, saya banyak menggunakan slide ni bukan hanya untuk presentation sahaja, ya. Tetapi saya gunakan macam mana kita boleh buat booklet, yang mana kita boleh hantar kepada percetakan untuk kita buat printing, buat cetakan secara fizikal, ya. Kita boleh juga menggunakan PowerPoint ni untuk kita buat brochure, poster, ya. Poster ni juga bukan hanya untuk setakat A4, tetapi dia boleh pergi sampai ke size A1 ataupun A0, ya. Di mana kita boleh custom. Yang itu pun saya akan tunjukkan nanti, ya. Kita juga boleh buat name tag, ya. Kita boleh juga buat kios, ya. Berdasarkan PowerPoint ni kita boleh jadikan dia interaktif, yang mana kita boleh buat kios, ya. Kalau mungkin tak ada orang yang contohlah kat dalam jabatan kita tak ada orang ICT, tetapi kita mahir menggunakan PowerPoint ni untuk kita membuat atau membangunkan kios, ya. So jadi dekat situ kita boleh buat interaktif, ya. Maksudnya kita boleh buat menu yang mana dia boleh pergi kepada maklumat-maklumat yang berkaitan, ya. So itu kita boleh buat kios, ya. Kios ni sebenarnya bukan baru sekarang, ya. Macam saya dulu kita dah buat pada awal-awal masa saya menceburi dalam alam kerjaya, ya. So maksudnya bukan lagi features tu baru, tetapi dah ada lama, ya. Okey, kita juga boleh buat banting. Ya, banting, ya. Maksudnya mungkin orang rasa tak capable PowerPoint ni, tetapi saya sendiri memang dah buktikan. Saya pernah buat beberapa banting dan kita hantar percetakan dan tak ada masalah untuk dicetak, ya. Dengan syarat kita convert to PDF dan menggunakan bahan-bahan yang high resolution. Ya, gambar-gambar yang kita import ke dalam PowerPoint ni perlulah menggunakan material yang high resolution, ya. So macam mungkin kita ada bahan-bahan tu dalam format yang lain dan kita import sahaja ke dalam PowerPoint. Kita juga boleh buat program book, flyer, dan juga kita boleh convert kita punya PowerPoint ni kepada video, ya. Itu yang kita boleh buat melalui PowerPoint tadi. Okey. Apa yang kita perlu buat sebelum kita nak reka bentuk kita punya slide, ya. So jadi berdasarkan kajian, kita tahu kebanyakan audience 65% adalah visual learners. Maksudnya mereka ni belajar melalui visual. Mereka lebih prefer visual, ya. Ini berdasarkan kajian, ya. Bukan saya just petik number ni, tetapi berdasarkan kajian daripada researcher, ya. So 65% adalah visual learners, 30% adalah melalui audio, dan 5% memerlukan, ya, experience, maksudnya pengalaman. Mungkin dia nak melalui
sesuatu pembelajaran tu melalui pengalaman. Maksudnya kalau ikutkan kat sini on the job training lah. Ya. Okay. So daripada situ, itu yang kita perlukan PowerPoint lah ataupun kita kata slide presentation. Ya. Okay, apa resepi untuk kita nak menyediakan satu slide presentation yang berjaya? Ya. Berdasarkan guru presentation ni, gurus. So ada 3 komponen ya untuk kita nak nak menyediakan satu slide presentation yang berjaya ya. Yang pertama of course kandungan kita lah, kandungan yang kita nak masukkan ke dalam slide. Yang kedua adalah macam mana kita nak sampaikan ya. Dan yang ketiga adalah visual design. Jadi dalam konteks ni saya tak akanlah sentuh 2 elemen iaitu content dan juga delivery, tetapi saya akan fokus kepada visual design. Okay. Dan bila kita nak buat presentation juga, ya, slide presentation ni dia ada 6 perkara yang kita kena buat. Ya. Pertama, of course, kalau kita nak buat slide presentation untuk sesuatu jabatan, kita kena brainstorm lah dulu. Ya. Sebab kalau tidak, kita tak dapat idea-idea yang lebih daripada individu. Ya, itu yang pertama. Kita kena brainstorm apa sebenarnya yang kita nak sampaikan melalui kita punya presentation. Yang kedua, kita kena tahu siapa kita punya audience. Ya. So yang ini pun penting bila kita nak buat satu slide, contoh macam hari ini, saya kena tahu siapa saya punya audience. So jadi kalau dalam konteks sekarang ni, saya lebih kepada macam mana kita nak buat perkongsian. Ya, dan audiens saya dah tahu untuk webinar ni adalah staff dan juga pelajar. Ya, tapi mungkin kalau untuk slide pembentangan untuk PTJ, contohnya macam strategic planning, ya, ataupun kita nak buat pitching, ya, untuk nak promote kita punya produk. So itu adalah kita punya audiens tu adalah berbeza. Ya. Okey, yang ketiga, melalui kita dah buat brainstorming tadi tu, kita kena define apa kita punya matlamat dan tujuan kita buat slide tu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, kita kena setkan macam mana kita nak buat presentation, dan seterusnya kita kena ada penceritaan daripada slide nombor 1 sampailah slide yang terakhir. Ya. So jadi kita kena ada structure dia, kita kena ada susunan dia. Dia tak bolehlah yang hujung kita bawa ke depan dan yang ke depan tu kita bawa ke hujung. Ya? So yang ini pun sebenarnya ada teknik ya, kalau kita buat data visualization, dia ada juga. Yang ini kita tak share lah dalam ni. Ya? Dan lepas tu barulah kita boleh create outline sebelum kita nak buat presentation. Ya? Okay. So objektif bila kita nak buat slide ni, kebanyakannya bila kita tengok ya, sebenarnya ada 4 sahaja. Sama ada kita nak memberi makluman, ataupun kita nak membuat satu entertain, ya, ataupun kita nak buat inspire, ataupun kita nak persuade. Ya, maksudnya kita nak, kalau macam inspire tu selalunya motivator lah, ya, melalui kita punya slide ni. Ya, ataupun mungkin katakan kita nak buat amanat. Ya, contohnya macam ketua jabatan nak buat amanat. Itu adalah satu, kalau slide tu adalah dalam kategori objektifnya adalah kita nak inspire, kita nak motivate kita punya audience. Persuade ni kalau selalunya digunakan oleh pemasaran lah. Ya, macam mana contohnya macam saya nak jual produk. So macam mana saya nak convince kita punya audience tu. Selalunya kita akan objektif tu lebih kepada kategori kita nak persuade kita punya audience. Ya. Jadi dekat situ sebelum kita nak lebih jauh, kita kena tahu sebenarnya apa yang kita nak sampaikan. Ya. Tapi sebelum kita nak pergi kepada slide, creation of slide tu ataupun kita nak buat slide, jadi kita bolehlah kita letakkan kita punya message tu dalam ataupun kita visualkan dalam bentuk mungkin mind maps ya, Venn diagrams ya, ataupun tree diagram, ataupun juga dalam bentuk spot diagram ya. So ini adalah contoh-contoh tools yang kita boleh gunakan lah, macam mana kita nak sampaikan message dalam kita punya slide. Okay.
So dalam konteks audien tadi, selalunya kalau orang yang memang profesional ni, dia akan buat profiling. Ya, profiling siapa dia punya audience. So jadi profiling tu dia akan menggunakan tools dia dipanggil audience persona. Ya. So mungkin ramai yang tak buat lah, tapi best practicesnya ada yang sebagai motivator, kadang-kadang diorang memang akan perlu tahu siapa dia punya audience melalui profiling ni lah, ya, personas ni. Okay. So dari segi tadi storytelling pula, ya, based on gurus ya yang ada membuat perkongsian, sebenarnya ada beberapa journey lah. Maksudnya journey tu dia punya jalan cerita bila kita nak buat presentation tu. So yang ini pun saya tak ceritakanlah secara detail, tetapi daripada sini kita ada beberapa kategori yang boleh diguna pakai untuk kita nak create kita punya penceritaan dalam kita punya slide. So kita kena ada journey map. Okay. So daripada tadi tu, kita kena come out dengan the big idea. So daripada the big idea tu kita akan dapat idea yang kecil dan kita akan detailkan setiap idea tersebut. So ini adalah best practicesnya lah. Okay. So bagaimana kita nak buat storyboard? So dalam digital storytelling, so dia ada beberapa step. Jadi storyboard ni adalah step yang keempat. So storyboard ni sebenarnya bukan perkara yang barulah ya. Kalau kita tengok dalam industri perfilman, ya, so mereka ni memang memulakan diorang punya filem tu dengan skrip, dengan skrip. Dan daripada skrip juga mungkin dia dah ada juga storyboard apa yang dia nak sampaikan lah dia punya penceritaan dia. Ini pun saya tak terangkan detail lah ya. Tetapi apa yang saya nak sampaikan kat sini, sebenarnya storyboard ni sebenarnya kita boleh menggunakan PowerPoint. Ya, contohnya ini adalah contoh macam mana kita nak buat storyboard ya. Contohnya kita nak buat product launching ya. Kita akan letakkan apa dia punya outline. Ya, lepas tu kita tengok ada tak outline yang kita rasa tak penting untuk dimasukkan. Daripada outline tersebut pula kita boleh groupkan. Ya. Groupkan mengikut section ataupun header. Ya. Dan lepas tu kita finalizekan kita punya outline, barulah kita create setiap outline tadi tu ada dia punya storyboard. Ya. Dan kita convert lah daripada storyboard tadi dalam bentuk slide. Ya. Tetapi saya faham mungkin ramai yang tak sempat lah nak buat storyline ni yang secara detail. Jadi macam mana kita nak gunakan nak gunakan dalam PowerPoint. Ya. Pernah dengar section tak dalam PowerPoint? Pernah dengar tak? So mungkin boleh, siapa yang boleh bersuara ataupun mungkin boleh letak dekat chat tu. Okay. Okay, ada yang pernah ya. Okay. So dekat PowerPoint ni, kalau kita tengok, kejap ya, saya kena tukar skrin. Okay, boleh nampak tak? Okay, so dekat sebelah ni, dekat left pane ni, perasan tak dekat sini kalau contoh kalau saya pergi dekat slide sorter ni, so ni dia panggil slide sorter. So dekat slide sorter ni, saya punya slide ni saya dah bahagikan mengikut section. Ya? Supaya kita senang nak plan kita punya content. Ya? So jadi macam mana? Ini adalah contoh. So jadi macam mana kita nak buat kita punya section tadi? So senang, mudah saja. Dia ada dua cara. Sama ada kita boleh buat dekat slide sorter
dekat bawah ni, ataupun kita boleh gunakan dekat left pane ni. Dekat left pane ni pun boleh. So bagaimana kita nak buat ni? Just klik sebelah kanan mouse. Dekat bawah tu ada add section. Dan kita bagi nama lah kat sini. Kita bagi nama. So kita bagi nama. So jadi kadang-kadang bila kita nak mulakan slide, kita tak tahu, kadang-kadang kita tak tahu kat mana kita nak start. Jadi kalau contohnya kita buat blank presentation, jadi kita dah boleh dah buat section ni dahulu. Contohnya dekat sini. So kita boleh aja create seberapa banyak section yang kita nak lah. So kita boleh create seberapa banyak section yang kita perlukan. So okey, mungkin ada yang bertanya macam mana kita dah buat banyak slide, mungkin dah ada slide tapi kita tak buat section. So yang itu pun tak ada masalah, kita boleh je contoh macam yang ini tadi. Okay. So dekat sini ni kalau kita klik sebelah kanan dekat start section ni, kita boleh remove So kita boleh rename, kita boleh remove section dengan slide. Maksudnya kalau kita tak nak slide-slide yang di bawah section tersebut, kita boleh remove section dan juga slide. Tapi kena hati-hatilah. Bila kita remove ni maksudnya kita akan remove sekali dengan slide. Kalau kita remove all section, maksudnya kita remove section sahaja, tetapi slide masih lagi remain. Maksudnya masih lagi kekal. So jadi kalau boleh hati-hatilah. Tapi kita tak perlu risau sebab kita ada button undo. Tapi undo pun dia tak boleh ada banyak kali lah. Maksudnya kalau kita dah ada beberapa proses yang kita delete, kalau kita nak undo balik kepada yang sebelum-sebelum ni, dia ada beberapa maksimum. Dia tak boleh, tak ada semualah. Okey. So contoh macam ni, saya katalah saya ambil yang ini, saya remove all section. Maksudnya takkan ada section yang tadi tu. Maksudnya dah tak ada section tadi. Okay. Kalau saya remove section ni, dia akan delete yang dalam dia lah. Section yang dalam dia sekali. So dah tak ada dah. Kalau saya hanya remove section saja, dia akan remove section tu lah. Dan section yang sebelum tu, dia akan masuk yang section yang ke hadapan. Itu contoh dia. Okay. Okay. Okay, dapat slide balik Cik Zamani. Ya, saya. Tu ada soalan daripada Siti Nadirah tu. Apa function section? Sorry, terlepas info katanya tadi. Okey. Section ni sebenarnya kita nak groupkan kita punya slide lah tadi. So satu lagi, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menguruskan slide kita tu lebih mudah. Maksudnya contoh kalau kita nak movekan daripada satu section tu, kita boleh drag and drop sahaja. Kalau tidak, kita terpaksa kena buat control, lepas tu kita kena klik mana-mana slide tadi tu,
dan kita kena move kan. Ya, tujuan kita nak organize lah, kita nak susun kita punya slide, dan macam yang saya sebutkan tadi, section ni juga kita boleh gunakan untuk kalau kita tak nak buat sketching tadi tu kan dekat kertas, kita boleh terus menggunakan features yang ada dekat PowerPoint ni untuk kita nak buat categorization of kita punya information tadi tu. So itu maksud dia lah kenapa section ni ada dekat dalam features PowerPoint. Okay, terjawab ke? Moderator? Itulah, harap Siti Nadira ni dia terjawablah persoalan. Okey. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada apa nama ni, typography. Sekejap ya. Okey. So tips yang pertama macam mana kita nak menggunakan font. Ya. So dekat sini saya akan kongsikan beberapa tips lah ya. So saya akan share macam mana kita nak combine font dalam sesuatu kita punya slide pembentangan. Okey. So tips yang pertama, size font ya. Okey, bila kita nak gunakan font, kalau boleh jangan based on Guy Kawasaki ni, dia sebenarnya adalah presenter sebenarnya, guru untuk buat presentation ni. So dia syorkan tulisan kalau boleh jangan kurang daripada 30 points. Ya. Itu yang dia syorkan. Ya. Kalau dalam slide tu. Tetapi sebenarnya ada juga lagi feature tips yang mana kita juga kena tengok screen. Kita punya ruang, kita punya presentation punya room tu. Ya. So kalau kata dewan, mungkin kita kena gunakan size yang sesuai supaya orang yang paling belakang tadi boleh nampak. Ya. Tapi yang dalam ni saya tak sempat nak tunjukkan lah. Sebenarnya dia ada safer dia. Dia ada safer dia. Tapi nanti mungkin kalau saya boleh sharekan dekat dalam kita punya website nantilah. Ya. So itu pun ada kaedah macam mana kita nak menetapkan berapa size font yang kita perlukan dalam sesuatu kita punya slide. Ya. Tetapi kalau based on best practices yang Guy Kawasaki ni syorkan, dia kata jangan kurang 30 points ya, dalam kita punya slide. Okay. Yang kedua, kita kena menggunakan type space yang sama. Ya. So kalau boleh kita kena gunakan type space yang samalah. Ya. Okay. So macam mana kita nak combine kan? Yeah. So bila kita nak combinekan apa ni font, kita kena yang pertama kita kena tengoklah jenis font tadi tu. Yeah. Yang kedua kita kena tengok kontras. Kontras ni dia boleh ditentukan melalui size, melalui weight. Weight ni ketebalan lah, ketebalan sesuatu tulisan tu, sama ada kita nak gunakan bold ataupun kita tak perlu gunakan bold. Ya. Yeah. Yang kedua spacing. Spacing ni dia ada dua jenis. Sama ada spacing antara apa dipanggil tu huruf, karakter, dan satu lagi tu spacing antara ayat. Ya, perenggan. Yang ketiga kita juga mungkin boleh tengokkan style, font punya style, dan yang keempat adalah warna. Ya. Untuk dari segi konsistensi, kita kalau boleh elakkan dari segi menggunakan multiple type of font lah. Ya. Dan satu lagi jangan menggunakan mode yang berbeza-beza. Okay. So ini yang dimasukkan tadi leading, ini yang dimasukkan tadi kalau kita nak tengok, ya, maksudnya dari segi spacing tadi tu. So dalam PowerPoint ni dia ada features tau, macam mana kita nak menjarakkan, ya, daripada satu perenggan kepada perenggan yang lain ataupun ayat yang lain lah, ataupun sentence. Ya. So itu yang pertama. Ya. Kalau dalam konteks ni dia panggil leading lah. Ya. So ini adalah contoh. Ya. Kalau kita tengok yang kat atas tu sebelah kiri tu, ini dia punya tu two little leadings. Ya. Maksudnya antara perenggan tu dari ayat tu sendiri, jarak dia tu sangat dekat. Untuk yang sebelah kanan tu
dalam satu perenggan tadi tu terlalu jarak pula sehingga kan kita tak dapat membezakan poin yang atas, yang tengah dan yang bawah. Ya, tetapi kalau yang di bawah tu dia bagi kesetaraan ya antara poin yang atas, yang tengah dan yang bawah dengan mana dia apply tips yang ini. Ya. Okey. So ini adalah kita tengok dalam konteks line spacing tadi. So macam mana nak buat tadi untuk kita nak tentukan leading tadi ni? Maksudnya kita boleh tentukan dalam PowerPoint tu, kita boleh selalunya kita akan buat single space. Tetapi dekat dalam PowerPoint ni dia ada beberapa option yang mana kita boleh menggunakan beberapa line spacing. Ya. So line spacing tu sama ada single, sama ada double spacing ataupun dia panggil satu lagi, dia panggil, saya pun tak berapa ingat. Kejap ya. So kalau kita tengok PowerPoint, okey. So kalau dekat PowerPoint tu, dekat sini ni dekat bila kita highlightkan kita punya font ni, kita punya perenggan, so dekat sini ada dia panggil font dialog box. So klik kat sini. So dekat sini dia ada beberapa features lah kat sini. So dekat sini dia ada apa ni, jenis font yang kita boleh pilih, ya, effect ya. So kita pergi kepada dia ada satu lagi. So dekat sini ni, dekat paragraph ni, ya, dekat paragraph ni dia ada line spacing, kita ada single, 1.5, double, exactly. Macam saya selalu kalau saya nak adjust kita punya line spacing ni, saya akan gunakan exactly lah. So ini lebih kita nak customizekan lebih lagi. Kalau yang ini dah predefined, tetapi kalau untuk exactly ni kita boleh customkan mengikut keperluan lah. Dan kita boleh juga tentukan spacing before and after setiap kita punya perenggan tadi tu ataupun ayat yang kita dalam slide. Ya. Okay. So ini 1.5 ya. Yang ni pun saya tak sentuh ni lah, tapi ada dekat dalam saya punya slide. Ya. So ini line spacing, so yang ni just right. Ya, kalau kita nak gunakan, so ini dipanggil multiple. Okay. So yang kedua, kita ada juga character spacing. So dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita juga perlu menggunakan features ni untuk kita nak menjarakkan kita punya character spacing. So in term of design, sesiapa yang memang apa orang kata dalam apa ni, orang kata yang berkecimpung dalam apa ni, mereka bentuk kita punya apa ni poster ke apa. So jadi mungkin dia akan gunakan character spacing ni untuk dia nak alignkan dia punya apa ni words tadi ataupun perenggan tadi supaya dia lebih seimbang. Ya. So jadi yang ini pun sama juga, kalau kita tengok kita boleh gunakan dekat font tadi tu, feature dekat font tu, dekat character spacing ni kita boleh sama ada normal ataupun beberapa features yang lain. Ya. So yang ini adalah condense, ya. Dan kita boleh adjust dia punya point dia. Yang ini untuk expand, maksudnya kita nak menjarakkan. Yang ini kita nak dekatkan, yang ini kita nak menjarakkan. Ya. So features ni memang amat berguna lah. Ya. Okay. So font ni ada dua jenis ya. Kalau kita tengok, satu dia panggil sans serif, satu lagi ni serif. Ya. So kalau saya lebih prefer menggunakan tulisan blok. Tulisan blok ni selalunya dia akan dia punya type-nya adalah sans serif berbanding serif lah. Selalu serif ni dia ada tulisan yang ada echo tu. Kalau kita nak buat slide ni, kita lebih, kalau saya syorkan pakai tulisan blok. Okey. Tips yang seterusnya, sebagai presenter,
ataupun orang yang menyediakan slide ni, kita kena ada koleksi kita punya favorite font. Ya. Kenapa kita kena ada? Sebab bila kita nak design kita punya slide tu lebih mudah. Kalau tidak, dekat PowerPoint tu, bila kita install kita punya font tu, dia akan ada banyak. Ya. So jadi kita boleh je wujudkan kita punya koleksi favorite, ya, yang mana kita bila kita nak buat sesuatu slide nanti, kita akan ambil sahaja font type dia daripada situ. Kalau macam saya memang favorite saya adalah Segowi. Ya, Segowi ni bila kita pakai Windows, jadi saya tak risau bila saya pergi ke mana-mana event ataupun saya nak bentangkan dekat mana-mana lokasi, yang mana dekat situ ada operating systemnya pakai Windows, jadi saya tak ada masalah sebab secara automatik by default font itu ada. Jadi kena hati-hati jugalah, ya. Okey. Mungkin yang ada bertanya juga, kalau mereka menggunakan custom font, macam mana kita nak macam mana kita nak memudahkan supaya bila kita nak show nak present di tempat lain, font tu ada. Okey. So tips dia dekat slide ni, dekat PowerPoint ni, so pergi dekat option. Okey, dekat option ni dia ada pilihan save. Okey, dekat save ni dia ada satu section ni, preserve fidelity when sharing the presentation. Maksud dia kita kena klik embed. Okey. Tetapi kita kena ingat bila kita embed ni, maksudnya file kita akan jadi besar sebab font yang kita ambil tadi tu kita tak nak install secara manual lah di tempat lain, tetapi dia akan simpan dalam kita punya file PowerPoint yang kita dah embedkan ini. So jadi kalau saya sendiri, saya syorkan pilih option pertama. Jangan embed all characters. Kita embed only the characters in the presentation. Ya. So jadi kalau boleh ambil option yang pertama. Pertama check, yang kedua kita pilih option yang pertama. Ya. So jadi bila kita buat pilihan tu, maka tak perlu risau bila kita pergi mana-mana lokasi menggunakan Windows ataupun mungkin menggunakan Apple yang ada PowerPoint. Jadi kita dapat balik kita punya slide yang font yang kita pakai tadi. Minta maaf Cik Zamani. Ya, okey. Just peringatan je lah, kita ada lagi 5 minit. Mungkin Cik Zamani nak buat sedikit rumusan ke apa ke? Okay. Sebelum pukul 10 ni. Okay, sebenarnya banyak ya. Okay, kalau ikutkan ni saya go through ya. Sebenarnya kalau ikutkan kombinasi ni, dia banyak lah dia punya tips-tips yang saya nak sharekan ya. Ni contohnya kalau kita nak pair ni, kita kena choose font daripada satu family yang sama. Ya. Yang kedua, jangan combine lebih daripada tiga jenis font. Ya. Setiap font tu dia ada role masing-masing. Ya. Dan font ni dia ada personality dia. Ya. So orang yang create font ni sebenarnya dia memang ada embed dalam font tu personality. Ya. Okay. Kalau boleh juga jangan ambil similar font yang samalah. Ya. Okay, itu antaranya untuk font lah. Ya. Okay. Saya jump terus kepada macam mana kita nak gunakan image ya. Okay. So image ni juga sebenarnya kita boleh pertama avoid guna stock photo lah ya, sebab stock photo ni orang yang daripada koleksi yang dah kita boleh dapat daripada internet. Jadi kalau boleh kita avoid ya. So dia tak natural ya, tetapi kita gunakan tips yang lain-lain lah ya. Okay. So yang ini adalah tips yang kita boleh gunakan juga. Kita gunakan thematic image ni, maksudnya kita gunakan objek-objek yang relevan dengan kita punya konten yang kita nak sampaikan ya. So kalau kita tengok sampel ni, kita nampak apa yang nak disampaikan tu sangat jelas lah ya. Okay. Yang kedua, kita boleh juga gunakan abstract ya, abstract image ya. Kita juga boleh menggunakan real life image yang kita ambil untuk kita nak sampaikan kita punya message ya.
Kita juga boleh menggunakan conceptual image, ya. Ini adalah contoh-contoh dia. Dan juga kita boleh transform, ya, image yang biasa jadi luar biasa. Contoh macam ni, kita nampak kalau kita tahu kelawar tu dia sebenarnya dia bergayut kan, tetapi kita boleh, bila kita terbalikkan tu, dia akan jadi satu image yang kita panggil kat sini humor lah, ya. So ini adalah teknik-teknik dia, ya. Kita juga boleh juga ada menggunakan image-image yang mempunyai unsur-unsur emosi, ya, contoh macam dalam slide ni, ya. Okey, instead of kita menggunakan slide yang gambar yang kecil, kita boleh gunakan secara penuh lah, ya, di mana setiap gambar tu dia ada space, ya. Dan kita juga boleh gunakan teknik yang macam ni lah, ya. Maksudnya kita boleh, instead of kita letak tengah-tengah tu, kita boleh bagikan 50% teks dan juga image, ya. Okey, yang kedua, make sure kita gunakan high resolution, ya. So jadi elakkan kepada image yang resolutionnya kurang, ya. Okey, ini adalah juga tips, ya. Ramai bila guna PowerPoint, dia drag kita punya gambar tu daripada kiri ke kanan. So itu sebenarnya tidak baik, ya. So jadi sebenarnya kita yang best practice-nya, kita tarik daripada hujung ni. So bila kita tarik daripada hujung ni, sebenarnya kita mengekalkan dia punya ratio, ya, berapa persen tu tadi, ya. Tu elakkan. Okey, ini adalah ni cropping. Cropping ni maksudnya kita boleh juga, ya, dalam PowerPoint dia ada image cropping. So instead of kita bagi full image, kita boleh crop kepada portion mana yang kita nak, ya. So itu kita gunakan crop. Ni pun sama, kita gunakan crop, ya. Kalau kita gunakan cropping tu biasanya so pergi dekat image tu, dekat format ni, ni dekat sini ada crop, ya, kita boleh crop kan. Itu punya teknik lah menggunakan crop tadi, ya. Okey, lepas tu use one image per slide. Sebaik-baiknya kalau yang paling baik best practice-nya satu lah. Tetapi kalau nak pakai lebih, tapi kita kena tahu macam mana kita nak menyusun image tu dalam slide tersebut, ya. Ini adalah teknik lah. Maksudnya kita nak combinekan teks, dapatkan satu image yang ada ruang kosong, ya. Ini contoh-contoh dia lah. Jadi bila kita nak combine tu lebih mudah. Jadi kita hanya letakkan teks tu di ruang-ruang yang kosong, ya. Ini sebenarnya satu image ni, tetapi dia ada space, ya. Okey, yang ini pun kita boleh gunakan teknik kita blurkan, ya. So blurkan image yang di belakang tu supaya dia kontras dengan tulisan, ya. Maksudnya apa yang kita nak tunjukkan tu adalah teks, bukannya image tadi, ya. Okey, lepas tu kita boleh gunakan elemen yang berkaitan. Contohnya macam kat sini, kalau kita nak writing conception framework, so kita letakkan pen kat situ, ya. Kalau kita tengok macam business, kita letakkan orang yang pakai blazer, ya. Macam leadership, kalau kita tengok kat situ, leadership ni berpandangan jauh. Jadi apa yang digambarkan dalam image tu adalah satu laluan, ya, yang nak menuju ke satu destinasi. So itu adalah teknik-teknik dia lah, ya. Okey, kita juga perlu kena ada visual balance, ya. So macam mana teknik tu? Kalau kita tengok tadi, image yang di belakang tu kalau kita kat sini dia tak balance, ya. Sebab yang sebelah kanan tu dia kosong. Jadi macam mana nak balance? Itu yang kita letakkan teks. So jadi bila kita dapat akhirnya dia balance lah, ya. So yang kat sini pun adalah contoh-contoh kombinasi, ya. Okey, satu lagi teknik adalah kita combine teks dengan layer effect, ya. Yang ni saya tak sempat lah nak tunjuk demo dia, tapi sebenarnya dalam PowerPoint kita boleh buat effect ni, macam mana kita boleh layerkan gambar yang ada ni dengan tulisan, dengan teks. Ini sebenarnya boleh. Begitu juga dengan overlay, ya, pun yang ini pun ada, ya. Okey, so last saya punya tips adalah macam mana kita nak menggunakan color, ya. So based on kajian juga 75% belajar sebenarnya memang lebih mudah menggunakan warna lah, ya. So untuk slide,
selalunya kita kalau boleh jangan lebih daripada 5 hingga 8 warna lah. Kalau boleh jangan lebih daripada 5 lah sebenarnya. Dan kita juga boleh gunakan teknik color ni, kita kena kenal dulu sama macam mana yang dipanggil monochromatic color, analog color dan juga complementary color. So dalam filem, dalam diorang masa nak buat poster, teknik ni memang digunakan lah sebenarnya. Ini kita ada primary color, lepas tu kita ada secondary color ni combination of 2, lepas tu kita ada tertiary color ni adalah combination of 3. Okay. So lepas tu kita ada nuance, color ni yang kombinasi antara putih dan juga warna hitam. Dan tujuannya ada sebab. Kalau kita kata shade ni bila kita nak buat ada layer, ataupun bayang-bayang. Masa time tu lah kita nak gunakan shade. So untuk color ni, tipsnya macam mana nak gunakan color, boleh je gunakan color wheels. So since masa tak mencukupi, saya hanya skip je lah. So jadi dekat sini nampak poster ni mereka menggunakan, designer ni menggunakan color wheels. So bila kita gunakan color wheels ni, dia ada teknik lah. Maksudnya kita menggunakan warna yang bertentangan. Contohnya macam Blade Runner ni, so dia ambil color warna hijau dan juga warna kemerah-merahan lah. So jadi dia menggunakan color wheels je bila dia nak buat design poster ni. Dia bukannya dia just pick up. So ini contoh-contoh macam mana industri filem create poster dia menggunakan color wheels ni. Ini menggunakan kombinasi 3. Ini adalah untuk kombinasi 4. Ini adalah untuk 3 color, 4 color. Color-color yang dipilih bersebelahan. So ini adalah contoh-contoh yang boleh okay. So untuk menggunakan color wheels ni, first kita kena select satu color dulu. So yang mana ada dia punya tone dia, shade, tones dengan tints dia. Lepas tu kita akan ambil 3 sebelah kiri, jam dan kita ambil bermula color biru ni. Ini contohlah kalau kita nak ambil yang ni. So itu dia teknik dia. So insyaAllah kalau kita pakai teknik ni, you all punya presentation slide tu memang akan jadi lebih baik lah. Dan color ni juga sebenarnya dia ada makna. Contoh macam kuning. Kenapa smiley icon tu guna warna kuning? Sebab kuning tu menunjukkan happy, creativity, optimistic, ataupun liveliness. Kalau merah pula, dia nak menunjukkan ada elements power, importance dengan protection. Biru pula selalunya kita boleh relatekan dengan warna sejuk. Tapi setiap color ni pula dia ada maksud yang positif dan ada maksud yang negatif. So macam warna color apa ni, purple. Kenapa logo kita buat color purple? Sebenarnya ada history di belakang tu lah. Okay. So ini adalah tip yang boleh juga digunakan. So jadi you all boleh gunakan website ni untuk kita nak buat color template. So yang ini pun saya rasa saya takut tak sempat. So jadi boleh je gunakan apa dipanggil tu website ni untuk kita nak dapatkan color theme. Kita boleh create dan kita boleh dapatkan dan boleh save dia. Lain tip lah ni spread out the contents. Maksudnya kalau boleh dalam slide kita tu teks dan juga gambar ni kita spread out the content lah. Maksudnya throughout the content kalau ada 10 tu kita jangan letak dekat nombor 1 tu lebih berat daripada yang dekat hujung dia. Okey. Bagaimana kita nak buat color palette dekat dalam kita punya PowerPoint? Okey, dekat PowerPoint ni kita panggil color picker. Color picker ni di mana kita boleh insert gambar tadi dan kita boleh pilih color yang ada dekat dalam gambar ni. Itu pun teknik yang kita boleh gunakan untuk kita buat color palette. Yang itu pun memang selalu saya gunakan lah. Contoh dia. Okay, yang kedua juga kita boleh adjust kita punya color image. Dalam PowerPoint tu pun boleh juga kita gunakan untuk kita adjust kita punya color
sesuatu image yang kita ada dekat dalam PowerPoint. So dekat sini ni kalau kita klik dia punya dekat format, so dekat sini ni kita boleh adjust ya. Kita boleh buat color correction, picture color. So inilah kita nak adjust. Ataupun kita boleh je pergi dekat format ni, kat sini pun ada adjust option yang kita boleh pilih secara lebih mudah lah dekat ribbon ni. Itu yang tadi untuk adjust color ni. Okay, so dekat slide juga kita perlu ada visual hierarchy. Maksud dia macam mana kita nak memastikan audiens tu fokus kepada apa yang kita nak sampaikan. So maksudnya macam contoh dalam gambar ni, kita tonjolkan ibu kepada anak-anak penguin ni kan. Jadi itu yang kita highlightkan. Tapi dalam konteks lain pun boleh sebenarnya. Okay. Lepas tu kita juga ada juga boleh susun mengikut kepentingan. Kepentingan. Maksud contoh macam ni kan, kita nak highlightkan jumlah 79% ni daripada teks. So ini dipanggil impact metric lah. Kalau dalam data visualization dia panggil impact metric. Yang ini pun kita boleh jugalah nak buat dia punya kontras antara tulisan. Dia panggil illusion of depth. Dengan image tadi. Okay. Ini yang saya maksudkan tadi. Jangan lebih daripada 5 hingga ke 8 warna. Dan daripada warna tu juga kita boleh tentukan sama ada dekat ataupun jauh. Color yang cerah selalunya kita akan letak pada warna yang pada maksimum lah. Maksudnya yang kita gunakan maksimum. Dan warna gelap tu adalah yang warna yang paling belakang sekali. Okay. So pun ini adalah contoh-contoh untuk kontras. Ini pun sama. Ini pun sama. So ada juga yang menggunakan teknik focal point. So ini pun dia bagikan lah. Dia bagikan grid pada kita punya slide tadi dan adalah dia punya cara macam mana kita nak meletak ni. Ini saya tak terangkan secara detail. Ini pun adalah dia punya tips macam mana kita nak emphasize key elements. Okay, coherent design ni pun penting. Maksudnya slide ni kalau boleh kita ada themes. Maksudnya daripada nombor 1 sehinggalah pada penghujungnya kita gunakan warna yang sama, color theme yang sama. Kita gunakan ikon, contoh macam yang dekat sini dia gunakan kartun punya simbol. Itu adalah kita nak menyediakan elemen dalam slide tu supaya lebih konsisten. Begitu juga yang ini. Ini contoh. Contoh tadi lah, ini maksud saya tadi yang coherence tadi tu. Supaya setiap slide tu kalau nak nampak corporate kita gunakanlah warna yang theme yang sama. Ini pun contoh juga. Ini pun contoh. So jadi bila kita follow the best practices ni, kita dapat menghasilkan satu slide tadi tu yang lebih menarik dan lebih profesional lah. Okay. Saya rasa untuk hari ni itu sahaja. So insyaAllah mungkin nanti dekat UCS kita akan membuat satu permohonan lah latihan secara fizikal. So saya rasa nanti tim saya akan sharekan link. So sesiapa yang berminat nanti mungkin boleh kita panggil daftar secara sebagai permulaan dan insyaAllah kalau nanti diluluskan kita akan panggil lah especially yang ada di UCS. So jadi itu saja untuk hari ini. Saya mohon maaf sekiranya ada penyampaian saya mungkin kurang jelas ataupun mungkin ada yang yang saya tak sampaikan dengan baik. Tak ada masalah, boleh je kontak saya ataupun emailkan saya apa sebarang pertanyaan. Okay. So kembali kepada moderator kita, Cik Suhaimi. Terima kasih pada Encik Zamani atas ceramah dan perkongsian yang
padat sebentar tadi. Diharap kita semua dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan lah. Boleh kita buka sesi soal jawab ke, Cik Zabri? Boleh silakan. Ada kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, sila tanya kepada Cik Zamani. Ada ke soalan? Saya rasa kalau tak ada soalan, kita Barisan Jawatankuasa Program Infrastruktur Webinar UCS UiTM Siri 10 2023 ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penceramah dan para peserta dari warga UiTM yang sudi hadir secara talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsikan di laman web infrastruktur webinar at UCS 2023 seperti berikut. Ada tu dekat ruang chat tu. Mohon jasa baik hadirin untuk bersedia buka kamera masing-masing bagi sesi fotografi dalam talian. Kita buka kamera masing-masing.